Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Okey, kelas ni cikgu rakam secara apa tu? Bukan rakam Google Meet, cikgu rakam menggunakan software. Jadi rakaman ni juga cikgu akan masukkan kat YouTube lah untuk dengar sekali lagi lah. Cuma tu lah bagi cikgu mengajar dekat depan laptop ni dia tak samalah mengajar dalam kelas. Sebab cikgu biasalah cikgu nak aspirasi apa tu nak apa tu nak berinteraksi tu susah berbanding depan laptop ni secara Google Meet. Jadi terbatas lah setiap apa tu penerangan cikgu apa semualah. Okay, jadi cikgu cubalah yang terbaik. Yang ni pun cikgu letak papan tulis supaya ada jugalah macam dalam kelas whiteboard. Okay, buku teks. Bagi yang tak ada buku teks, boleh rujuk buku teks. Yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Cikgu pun tak ada buku teks. Buku teks muka surat 24. Okay, muka surat 24. Muka surat 24 kita berada pada subtopik yang terakhir bab 1. Okay, bab 1 subtopik yang terakhir iaitu 1.4 kekenyalan. Setakat ni subtopik yang sebelum ni lah cikgu rasa dia perlu latihan banyak sikit. Sebab dia macam susah sikit lah sikit kan. Dia perlu ada kefahaman. Jadi cikgu rasa itu nanti kita ulang kaji nantilah. Nanti bila bersemuka. Sebab dia kena tunjuk satu persatu tu. Nak kena tunjuk tu lah. Kena dekat apa tu dalam kelas jugalah. Okay. Jadi untuk yang 1.4 ni tak apa. Kita benda yang kira senang juga nak faham. Nanti bab 2 pun beberapa kalau cikgu tengok bab 2 pun tak susah sangat. Okay. Bab 2 pun sama. Dia tak susah sangat. Berkenaan dengan tekanan. Semua kalau ikutkan senang je nak faham. Cuma untuk bab 1 tu, yang 1.1, 1.2, 1.3 lah. Dia perlukan pengiraan sedikit. Okey. Jadi kita pergi kepada 1.4. Cikgu merujuk kepada buku teks. Okay, cikgu tak buat PowerPoint, tak buat apa. Jadi cikgu hanya merujuk kepada buku teks saja. Okay, jadi harap semua kalau ada buku teks memang kena buka buku teks untuk lebih faham lah, lebih faham penerangan cikgu. Okey. Bazir. Okey, Bazir dah off. Okey, tadi Bazir on tadi. Okey, kita mula. Okey, 1.4 kekenyalan. Okey, untuk bab kekenyalan, subtopik kekenyalan. Okey, kita ada dalam buku teks ni seorang lelaki menarik tali elastik. Okey, elastik. Bila elastik ni kenyal lah. Maksud elastik ni kenyal. Okey, menarik tali elastik semasa melakukan senaman regangan. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.7. Selepas bersenam, tali tersebut kembali kepada panjang asalnya. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan oleh tali elastik tersebut? Okey, ini persoalan. Kita nak belajar sesuatu benda baru ni, kita wujudkan persoalan dulu. Apa? Okey, jadi kita melihat kepada situasi. Fizik ni kita melihat kepada situasi. Jadi daripada situasi tu baru kita takrifkan konsep. Okey, kita tengok pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat untuk kita kaji. Apakah konsep yang terlibat dalam sesuatu situasi. Jadi dalam kes ni kita ada tali elastik. Okey, seorang tu dia nak bersenam. Tali tu kalau ikutkan pendek tapi bila selepas bersenam tu dia pendek balik. Okey, dia kembali kepada bentuk asal dia. Okey, kepada bentuk asal. Okey. Jadi dekat sini dia tanya apakah sifat bahan yang ditunjukkan oleh tali itu. Apakah sifat bahan? Okey, jadi kita pergi kepada kalau ikutkan sini ni situasi. Beberapa situasi. Yang pertama spring. Okey. Spring ni kalau ikutkan dia bengkok. Lepas tu balik kepada asal yang pertama. Lepas tu span. Span pun sama. Kita penyek. Okay, kita tekan-tekan. Bila kita lepas dia kembali kepada bentuk asal dia juga. Okay, sama juga. Okay, lepas tu plasticine. Okay, plasticine ni kita tekan.
bentuk dia berubah, tetapi kalau pemerhatian biasanya kalau kita main PlayStation ni, bila kita tekan tu dia tak balik kepada bentuk asal dia. Okey, dia tak balik kepada bentuk asal dia. Okey. Okey, jadi dekat sini situasi-situasi dia tunjukkan contoh, sebenarnya dia suruh kita ni perbincangan, bincangkan perubahan bentuk dan saiz spring serta span apabila daya dikenakan. Daya tu kita bila kita tekan itu kita panggilkan daya lah. Okey, daya. Okey, bincangkan sama ada PlayStation dapat kembali kepada saiz dan bentuk asal selepas daya yang dikenakan. Okey, dalam kes ni yang PlayStation saja dia tak kembali kepada bentuk asal dia. Okey, kalau kita tekan PlayStation, kalau dia penyek-penyek lah. Dia tak ada balik kepada, kalau bulat asal tu dia tak balik kepada asal dia. Okey, jadi PlayStation ni sifat kekenyalan dia tak sama berbanding dengan span dan spring. Okey, kita pergi seterusnya. Daya. Okey, dalam fizik daya, kita tuliskan sebagai F. Okey, force. Dalam bahasa Inggeris, daya dipanggil force. Okey, daya dipanggil force. Daya yang bertindak ke atas sesuatu objek boleh mengubah bentuk dan saiz objek itu. Okey, objek tu kita ambil contoh spring lah. Okey, kita ambil contoh spring ataupun objek tu kita ambil contoh ni dekat atas ni span. Okey, maksudnya daya tu apa-apa daya yang dikenakan sama ada daripada tangan kita ataupun daripada apa-apa objek, kita kenakan daya kepada objek tersebut dan objek ni yang dimaksudkan adalah contohnya spring, spring ataupun span lah. Okey, bahan objek yang kenyal. Okey, boleh mengubah bentuk dan saiz objek itu. Okey, kekenyalan. Okey, daya bertindak ke atas suatu objek yang boleh mengubah bentuk dan saiz objek itu. Okey. Dan objek ni juga PlayStation pun kita ditakrifkan sebagai objek lah. Sebab ini dia tak takrifkan sebagai kekenyalan lagi. Dia nak takrifkan, nak kaitkan dengan daya dulu. Apa yang dimaksudkan dengan daya yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, kekenyalan. Okey, yang ni baru diterangkan berkenaan dengan maksud kekenyalan. Okey. Kekenyalan ni ialah sifat bahan, sifat bahan yang membolehkan sesuatu objek, suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asal dia. Ini keyword dia. Kekenyalan ni sifat bahan, yang boleh sifat bahan objek tersebut yang boleh kembalikan bentuk dan saiz asal dia. Kalau tali tadi pendek, kita kenakan daya sama ada kita tarik, itu kita kenakan daya tu, tarik. Bila kita lepaskan daya ataupun kita alihkan daya yang bertindak ke atas tali tersebut dia pendek dan kembali kepada bentuk asal dia. Itu baru kita boleh takrifkan objek tu kenyal. Objek tersebut kenyal. Jadi nak kena faham, kenyal ni adalah sifat bahan tu yang mana bila kita kenakan daya, kita tarik ke, kita picit ke, kita tekan ke, bila kita lepaskan balik daya yang kita kenakan pada dia, dia boleh kembali kepada bentuk asal sebelum kena daya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kekenyalan. Okey, boleh faham? Kenyal? Okay. Jadi keyword dia bentuk dan saiz kembali kepada asal dia selepas sesuatu daya dikenakan dan dialihkan. Kenyal ni, bentuk dan saiz dia kembali kepada asal selepas daya yang dikenakan kita alihkan balik. Kita kenakan dulu, lepas tu kita alihkan balik. Jadi kalau bentuk dan saiz tu kembali kepada asal, maksudnya objek tersebut, bahan tersebut kita boleh takrifkan sebagai kenyal. Contohnya pen kan, pen. Pen kalau kita patahkan boleh tak kembali pada bentuk asal dia? Pen. Boleh tak? Tak boleh kan? Jadi pen dia tak kenyal. Tapi kalau kita pembaris pula, kita bengkokkan pembaris pun, tengok jenis pembaris. Macam cikgu ni pembaris aluminium lah. Aluminium dia keras, sifat dia keras. Tapi bila cikgu nak patahkan tak boleh. Dia ada kekenyalan tapi dia kekenyalannya sangat kuat. Yang mana nak bengkok pun susah sebab dia kuat sangat. Tapi bila cikgu lepaskan, dia boleh balik kepada bentuk asal. Tetapi daya yang dikenakan terhad. Kalau daya terlebih, boleh patah. Sebab ni besi. Ini aluminium. Kalau yang cikgu tak ada pembaris
yang kenyal tu. Okey, jadi kenyal. Nah, kita boleh tengok contoh pembaris kan. Pembaris kita kan. Kita ada pembaris plastik ke, pembaris getah ke, kita bengkok. Kalau boleh balik kepada asal, itu kita boleh takrifkan kekenyalan. Okey. Dan kekenyalan dia, dia ada had dia, had kenyal. Maksudnya kalau kita terlebih lagi, boleh patah. Jadi dia ada had kenyal. Sama juga dengan spring. Spring kita memang kita faham. Spring tu dia sifat dia kenyal. Tapi bila kita timbang sesuatu benda dekat spring tu, kita letak objek. Jadi objek tu kita panggil daya lah. Daya yang bertindak. Okey. Kita letak. Kita lepas balik daripada spring tu akan balik kepada asal. Tetapi kalau kita kenakan daya yang besar, spring tu boleh rosak, tak boleh balik kepada asal. Jadi kekenyalan ni dia ada had dia. Okey, dia ada had dia. Okey. Sekarang kita nak kaitkan apa kaitan antara daya. Yang ni baru kita nak tengok pemboleh ubah. Ni kita ada dua pemboleh ubah. Okey. Hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Okey, kita ada daya. Okey, daya kita takrifkan sebagai F. Okey, daya pemanjangan spring dalam yang ini kita kita letak simbol dia X. Okey, pemanjangan. Tengok skrin nampak tak? Okey, nampak. Okey, F dengan X. Okey, kita ada F dan X. Yang mana F daya dan X ni pemanjangan. Ni dua-dua ni adalah pemboleh ubah. Okey, dalam kes kekenyalan, okey, kita ada dua pemboleh ubah yang terlibat iaitu daya dengan pemanjangan. Okey. Kita tengok apakah hubungan dia. Okey. Video dia. Okey. Spring akan memanjang apabila daya tarikan dikenakan ke atas dia. Memanjang spring memanjang. Apakah hubungan antara daya Okey. Apakah hubungan antara daya yang dikenakan dengan pemanjangan spring? Okey, sebenarnya kita ada eksperimen yang kita boleh buat. Yang mana eksperimen dia, ingat tahun ni kamu adalah batch yang pertama menduduki peperiksaan SPM. Kertas 3 dia adalah secara eksperimen dalam makmal. Tak ada macam SPM sekarang. SPM sekarang senang, dia kertas 3. Dia ada kertas 3 tu, dia ada soalan 1 wajib jawab, soalan 2 wajib jawab, soalan 3 macam kita buat report eksperimen. Dia ada 3 soalan dalam kertas 3. Itu yang sekarang. Yang kamu sekarang ni, SPM 2021, SPM 2021, dia bagi soalan, dia bagi soalan, lepas tu kamu kena buat eksperimen. Kena buat eksperimen dan dapatkan data. Kena susun data dalam table, lepas data kena buat graf, kena lukis graf. Lepas tu kena buat report. Report dia lebih kurang macam ni lah. Ni macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Yang pertama, kena mula dengan inference dulu. Maksudnya kena pas buat eksperimen, kena pergi ambil kertas, lepas tu tulis dekat kertas. Inference dia apa? Hipotesis apa, tujuan apa, pemboleh ubah, radas, bahan. Yang ni yang wajib lah ni. Step by step. Prosedur, lepas prosedur, lukisan ni sebenarnya kat atas susunan radas. Lepas tu keputusan. Keputusan tu, keputusan ni lah kita nak data, analisis data dalam bentuk table. Dalam bentuk table. Jadi, tahun ni bermula first batch kamu, SPM kertas 3 secara eksperimen dan buat report. Jadi, ya betul, 3. Cikgu difahamkan dia macam soalan tu datang tu, dia ada 3. Itu satu paper, kena buat 3-3 sekaligus macam tu kot cikgu rasa. Kena buat fizik dulu, lepas tu kena buat kimia pula lepas tu. Lepas tu kena buat bio pula lepas tu. 3 sekaligus. Lepas tu nanti jawapan kamu tu baru diasingkan. Dia satu kertas.
Ada 3 soalan, satu soalan fizik, satu soalan kimia, satu soalan bio. Jadi tiga-tiga kena buat. Buat eksperimen, kena buat report. Jadi yang report tu yang kena hantar. Eksperimen tu dia tak rekod. Eksperimen tu sebenarnya dia nak data je. Jadi kalau kita buat betul-betul eksperimen dengan radas yang betul, susunan yang betul, bacaan yang betul, kita akan dapat data yang cantik lah. Macam mana nak tahu data cantik? Bila kita lukis graf. Okay, lukis graf. Dan biasanya graf tu dia berkadar terus lah. Berkadar terus lah. Okay, berkadar terus. Jadi kalau graf tu tak cantik, maksudnya ada pada eksperimen yang kita buat. Setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama. Okay, jadi cabaran untuk kamu tahun ni memang itulah. Jadi cikgu rasa tahun ni kita cubalah, maksudnya bila ada eksperimen, contoh ni kan eksperimen 1.1 ni, eksperimen yang pertama dalam buku fizik ni, cikgu rasa kita kena buat kaedah macam tu lah, macam exam. Kita buat eksperimen, setiap orang cikgu tak pastilah sebab kita radas biasa tak cukup dan masa ambil panjang ni. Sebaiknya setiap orang buat eksperimen biar dia latih kan. Ting susunan ni. Salah susun, dapat baca. Mata kena duduk kat sini berserenjang dengan bacaan kita nak ambil. Mata kat sini, masuk muka kita kan, kepala kita kat sini. Jangan kita tinggi sangat, kita tinggi kan, duduk kat atas ni. Kita pun tengok ambil bacaan. Tu salah. Okey. Bila salah, data kita pun salah. Jadi banyak benda diuji dalam eksperimen ni. Bila dia buat macam ni, sebenarnya dia nak uji betul-betul lah. Maksudnya boleh buat. Bukan setakat atas kertas saja. Atas kertas, report je. Report semua orang boleh buat. Cuma eksperimen ni. Okay, jadi penlibatan semua. Okay, bila buat eksperimen selepas ni, memang semua kena terlibat. Nanti keluar exam nanti, siapa yang biasa buat, ada pengalaman, dia bolehlah buat. Kalau tak ada pengalaman, itu nak berpeluh juga nak jawab nanti. Okay, boleh? Okay, jadi ni contoh eksperimen. Okay, eksperimen yang pertama. Okay, kita tengok sikit-sikit. Okay, eksperimen ni dia nak menguji, okay, antara daya dua pemboleh ubah daya dengan pemanjangan spring. Inference dia apa pemboleh ubah apa yang mempengaruhi pemboleh ubah. Dia macam tu Okay, contoh ni daya yang dikenakan ke atas suatu spring mempengaruhi pemanjangan spring. Okay, mempengaruhi pemanjangan spring. Okay, pemboleh ubah yang bergerak balas, pemboleh ubah yang kita manipulasi mempengaruhi pemboleh ubah yang bergerak balas. Kita manipulasi daya, okay, pemberat tu kita ada banyak slot, kita ubah daya. Itu manipulasi. Jadi yang bertindak balas adalah pempanjangan spring. Semakin berat, semakin panjang spring. Itu yang kita faham lah. Jadi yang kita faham tu kita kena masukkan dekat hipotesis. Apa kaitan dengan daya dengan spring ni dua pun boleh ubah cikgu highlightkan. Okey. Jadi dekat sini dia kata semakin besar daya. Okey, semakin besar istilah yang kita faham semakin berat. Fadri kena off ya. Cikgu online ni boleh. Okey. Semakin besar daya, semakin besar pemanjangan spring. Maksudnya semakin berat kita letak daya tu, semakin berat kita letak pada spring tu makin panjang. Itu maksud dia. Jadi setiap eksperimen memang kena letak hipotesis yang kita faham. Okey, semakin besar. Ini kita belum buat eksperimen lagi, kita buat hipotesis awal. Okey, yang kita nampak dan kita faham semakin besar daya, semakin panjang spring tu. Okey. Jadi tujuan dia adalah ayat dia tujuan ni sama je. Okay, tujuan ni beza dia kita kena letak ni. Kena letak dua pemboleh ubah. Okay, tertukar boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tertukar, okay, tertukar tak ada masalah lah. Menentukan hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Okay, kalau kita buat eksperimen lain pun sama. Menentukan hubungan antara, okay, letak satu pemboleh ubah dengan satu lagi pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah. Okay.
Dan pemboleh ubah yang terlibat adalah yang dimanipulasi daya. Kena faham juga manipulasi. Kita faham ayat maksud manipulasi. Kita manipulate. Okay, maksudnya kita ubah-ubah. Jadi kita ubah daya. Lepas tu, kalau kita ubah daya, apa yang bergerak balas, yang bertindak balas. Jadi yang bertindak balas, yang bergerak balas adalah pemanjangan spring. Okay, yang ni minimum lah setakat ni yang tertukar. Okay, cuma kita kena faham betul-betul yang manipulasi tu, apa yang dimaksudkan dengan manipulasi, apa yang dimaksudkan dengan bergerak balas. Okey, yang dimalarkan. Sini dia letak satu saja. Dimalarkan ni adalah kekerasan spring. Maksudnya dia menggunakan spring yang sama. Okey, spring yang sama. Untuk keseluruhan eksperimen ni, spring yang sama. Jadi bila spring yang sama, kekerasan spring dimalarkan. Ataupun ketebalan diameter spring boleh juga guna. Dimalarkan juga tu diameter sebab kita guna spring yang sama. Okey. Jadi spring yang sama ni sehingga daripada awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Okey, radas. Dalam exam nanti dia biasa dia senaraikan ni radas semua ni dia bagi. Ni kan. Senarai ni dia bagi. Jadi dia bagi ni kita pergi kena ambil lah. Nanti kalau eksperimen ni kita tengok dulu. Kita tak tahu lagi dekat sekolah ni nak guna makmal yang mana untuk exam SPM nanti. Nanti dia tulis semua ni bahan dengan radas. Kamu pergi ambil je. Dekat depan ke dekat belakang ke nanti cikgu akan letak. Pergi ambil, bawa pergi tempat sendiri. Cuba bina. Okay. Radas. Okay. Bina daripada radas-radas yang ada ni. Bina. Untuk buat eksperimen. Lepas tu kena buat. Masa memang tempoh masa tu. Tempoh masa memang ada. Sini ada tak ada buku ni? Tak ada. Okey. Selepas tu kita buat eksperimen. Ni susunan. Okey, susunan radas. Pembaris ni memang kena sebab kita nak ukur pemanjangan spring. Okey, pemanjangan spring. Lepas tu ayat prosedur ni kena ubah. Kena ubah. Okey, susunan radas disediakan. Ni arahan kepada kita. Jadi perbuatan kita adalah susunan radas disediakan seperti yang ditunjukkan. Kedudukan asal jarum peniti ditentukan. Okey, langkah-langkah dirancang untuk. Dalam exam pun macam tu, kena ubah ayat. Okey, eksperimen yang dijalankan mengikut langkah-langkah yang telah dirancang. Kena ubah ayat. Okey. Keputusan keputusan. Sini ada keputusan, tak ada keputusan. Okey, ni eksperimen ni popular sebenarnya ni. Memang popular. Cikgu tak pastilah tahun ni sebab dia first batch. Kamu SPM ni jadi apa yang masuk sebelum ni dia reset balik. Kalau tak kita boleh spot. Kalau eksperimen ni dah masuk SPM sebelum ni dah tak masuk dah. Biasanya dah boleh spot, tapi kamu ni batch yang pertama dah tak boleh nak spot lah eksperimen yang mana. Jadi semua eksperimen dalam buku tek tingkatan 4 dan tingkatan 5 memang kena study lah. Okay, kena study. Okay, seterusnya. Okay, biasanya eksperimen ni kita akan dapat keputusan dia adalah graf tu berkadar terus bermula dengan kosong. Macam ni. Graf dia kita pergi kepada muka surat 27. Okey, graf dia kita akan dapat macam ni. Okey, macam ni berkadar terus. Okey. Ini X lawan dengan F. Okey, X lawan dengan F, pemboleh ubah yang bergerak balas dengan pemboleh ubah yang kita manipulasi. Dalam graf ni nanti nak lukis ni kadang-kadang blur. Macam mana cikgu nak lukis? Letak kalau Fx boleh? Tak boleh. Okey, dalam graf fizik ni sini pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, yang bergerak balas. Dekat sini Pak CS ni yang manipulasi. Memang dia kalau kita nak buat graf dalam fizik, yang ni yang bergerak balas, yang ini manipulasi. Dan untuk kalau spring kita akan dapat berkadar terus. Ni berkadar terus bermula dengan kosong. Maksud dia apa? Kalau daya tak ada, tiada pempanjangan spring. Bermula dengan kosong lah. Tak ada daya,
tak adalah pemanjangan spring. Maksudnya itulah keadaan asal spring dekat sini. Okey, kita pergi kepada ni. Okey, sebenarnya daripada eksperimen tadi sebenarnya mengeluarkan, kita nak takrifkan konsep kekenyalan tu. Okey, konsep kekenyalan spring. Okey. Jadi hukum Hooke. Okey. Ini berkadar terus tadi, ini cikgu dah cerita. Okey, hukum Hooke. Okey, kita masuk hukum Hooke. Yang ni pun popular, kertas 2 ataupun kertas 1, dia tanya apakah yang dimaksudkan hukum Hooke, ataupun bila dicerita pasal spring, hukum apakah yang terlibat. Okey, jadi Hooke, okey, menyatakan bahawa pemanjangan satu spring adalah berkadar terus berdasarkan eksperimen. Okey, jadi eksperimen ni menyatakan berkenaan dengan hukum Hooke. Okey, pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Okey, had kenyal ni macam mana kita nak lebih had kenyal? Macam mana kita nak kesan? Kalau kita lukis graf, bila kita lukis graf tu, sampai satu tahap tu graf tu dia tak jadi straight, dia jadi tiba-tiba bengkok. Dia bengkok. Bila bengkok, situlah had kenyal dia. Okey, contohnya kalau kita biasa kertas satu lah soalan ni keluar. Okey, X, F. Satu, lepas tu tiba-tiba zoom. Dia macam tu. Okey, boleh nampak. Okey, soalan dia tanya, jadi dia tanya ni kat berkadar terus, apakah yang ni dekat sini ni? Apa yang dimaksudkan dekat sini? Okey. So bila dia tanya sini, so sini adalah had kenyal. Maksudnya had kenyal dia pemanjangan dia sampai sini dengan daya ni je. Okey, sampai sini saja. Lebih daripada daya yang lebih besar lagi daripada sini, okey, spring tu dia akan rosak. Senang cerita, kalau spring tu jatuh, kita keluarkan daya tu, spring tu akan, dia pendek pun sikit, dah rosak lah. Dia tak boleh kembali kepada bentuk asal dia. Yang asal-asal sebelum kita letak. Okey, maksudnya sampai sini, spring tu rosak. Okey, boleh rosak. Sebab tu dia ada had kenyal. Ini kita panggil had kenyal ni. Daya tak boleh besar daripada sini. Kalau sini contohnya 50 Newton. Okey, 50 Newton. Dekat sini 50. Maksudnya 51 dan ke atas dah tak boleh. Spring ni boleh rosak. Jadi dia ada had kekenyalan dia. Okey. Okey. Hubungan. Okey. Bila kita buat eksperimen dia ada hubungan. Ini hubungan ni maksud dia perkadaran. Okey. Jadi X ni tadi adalah pemanjangan spring. Okey, pemanjangan spring berkadar, okey, berkadar terus dengan F. Okey, simbol ni adalah simbol perkadaran. Kenapa kita berkadar terus? Sebab F dengan S ni dia duduk atas. Kalau berkadar songsang, 1/F. Okey, kalau berkadar songsang, X berkadar songsang dengan F. Okey, kalau ini satu dekat bawah, satu dekat atas, ini berkadar songsang. Okey, tetapi dalam eksperimen ni, berdasarkan graf yang kita dapat dalam eksperimen tu, kita dapat X berkadar terus dengan F berdasarkan graf. Okey, sebenarnya perkadaran ni adalah berdasarkan eksperimen dekat atas. Okey, eksperimen dekat atas. Jadi kita susun balik, jadi F, okey, berkadar terus juga dengan X. Okey, F adalah berkadar terus dengan X. Jadi bila F berkadar terus dengan X, kita buat secara graf, berkadar terus. Bila berkadar terus ni ada condong. Okey, kecondongan ni. Jadi kecondongan ni kita panggil kecerunan. Okey, kecerunan. Jadi kecerunan ni dia ada nilai dia. Jadi nilai tu sebenarnya setiap hubungan tu kita akan ada satu. Okey, pemboleh ubah. Okey, jadi ada satu pemalar. Jadi kita dalam kes ni kita letak K. Okey, K ni apa dia? Jadi K ni digelarkan sebagai pemalar spring. Okey, istilah yang digunakan adalah pemalar spring. Okey, boleh setakat ini? Boleh?
Okey, kita teruskan. Okey, pemalas spring. Okey, jadi dalam topik ni formula yang kita jumpa, formula yang pertama. Formula yang pertama F sama dengan KX. Okey, formula yang pertama kita jumpa adalah F sama dengan KX. X. F adalah daya, ini adalah pemalar spring. Okey, X adalah pemanjangan spring. Okey, jadi S ni biasanya dalam kita letak dalam cm. Okey, dalam cm. Okey, boleh setakat ini. Apa dia? Ya, pemalas spring. Okey, kita pergi pada formula. F bersamaan dengan Kx. Okey, kita nak tengok apakah ni. Apa K ni apa? Pemalas spring. Okey, jadi X kita pindah ke sana. Jadi F bagi X. Okey. Jadi pemalas spring ni hubungan dia, okey, dia berkadar songsang dengan pemanjangan spring ni. Semakin besar pemanjangan spring, semakin kecil. Okey, semakin kecil nilai pemalar spring tu. Okey, nilai pemalar spring. Dan nilai pemalar spring ni sebenarnya, okey, kita boleh ukur melalui kecurunan. Ni K ni sebenarnya kecurunan graf. Okey, kecurunan graf. Okey, kalau kecurunan graf kan X lawan dengan F. Jadi kecurunan ni sebenarnya ni kita letak pemalar spring. Okey, pemalar K. K ni adalah kecurunan graf. Boleh? Sebab bila sesuatu kita buat eksperimen, lepas tu kita lukis graf, daripada data, kita plot data, lepas tu kita lukis graf. Daripada lukis graf baru kita buat hubungan. Apakah hubungan dia? Perkadaran. Berkadar songsang ke, berkadar songsang ataupun berkadar terus ataupun berkadar langsung. Okey. Jadi daripada situ kita keluarkan formula. Asalnya kalau ikutkan X. Okey. X berkadar terus dengan F. Okey. Jadi kalau kita nak formulakan dia, sini dia ada kecurunan. Dan persamaan garis lurus. Kan kita belajar garis persamaan lurus Y sama dengan MX tambah C. Sekarang kamu tingkatan 5. Masa tingkatan 3. Okey. Y MX tambah C. Jadi kecurunan C ni pintasan Y kosong. So sini tak ada nilai. Jadi Y bersamaan dengan MX. Okey, Y bersamaan dengan MX. Okey, jadi M ni merujuk kepada pemalar. Okey, pemalar spring lah. Okey, pemalar spring. K. Kita letak sini istilah dia K. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Okey, daripada graf. Ni graf yang kita dapat lah. Okey, ni dia dah terbalikkan graf. Okey, dia dah terbalikkan graf F melawan X. Yang daripada eksperimen tadi, sebab susunan bila eksperimen kita akan buat yang bergerak balas lawan dengan yang kita manipulasi. Yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Yang ini pemboleh ubah yang kita manipulasi. Yang ini memang dalam graf selepas buat eksperimen. Itulah susunan dia. Mana paksi Y dan mana paksi X lah. Okey. Jadi bila kita nak buat analisis, kita boleh terbalikkan dia. Okey, kita boleh terbalikkan dia menggunakan data yang sama. Kalau contoh dekat sini, okey, graf dia adalah graf daya melawan spring. Kalau yang dekat atas tadi selepas eksperimen, graf pemanjangan spring melawan daya. Okey, sekarang kita nak analisis graf yang lain. Okey, graf yang lain, daya F lawan dengan X. F lawan dengan X. Okey, jadi F lawan X, jadi ini adalah paksi Y dan ini adalah paksi X.
Okey. Cuma X dekat sini dia guna meter. Cikgu bagi tahu dia cm kan. Okey, guna meter. Okey, dia guna meter. Okey. Jadi graf yang kita buat dalam peperiksaan jangan tertinggal ni ni contohnya F per dengan N. F ni adalah pada paksi Y ni adalah daya. Apa unit dia? Okey, unit dia adalah Newton. Dua-dua ni mesti ada, wajib ada. Salah satu tak ada dia pangkah. Nanti tak cukup point untuk dapat full markah penuh. Okey, ni paksi Y. Paksi S dia adalah pemanjangan spring X. Apakah unit dia? M, meter. Ataupun nak buat bracket pun boleh. S dalam bracket M. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi graf F lawan dengan X. Okey, hukum Hooke menyatakan F bersamaan dengan Kx. Ni hukum Hooke. Jadi pemalas spring dia alihkan K lah. Hantar K ke sebelah sana. Jadi K sama dengan F per X. F per X. Y per X. Paksi Y bahagi paksi X. F per X. Okey, jadi berdasarkan graf F lawan X ni, berdasarkan ni kecurunan dia, kita bahagi Y bahagi X lah. Paksi Y bahagi paksi X. Kecerunan adalah kecerunan kat bawah ni. Kamera. Okay, M sama dengan Y bahagi X. Yang ni yang kita belajar matematik. Okay, kecerunan paksi Y. Okay, panjang paksi Y bahagi dengan paksi X. Ataupun kecerunan juga secara koordinat Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Ini pun sama kecerunan juga. Sekejap tengok, nampak tak? Okay, kecerunan. Y bahagi S. Y bahagi S maksudnya kita buat segitiga ni. Y bahagi dengan X. Okay, kalau kecerunan kita nak cari dalam okay, Y bahagi dengan X. Y bahagi dengan S ataupun secara koordinat. Ya, cikgu tengah susu. Okey. Secara koordinat Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey. Jadi dalam matematik dah belajar semua ni. Sebab tu dalam fizik memang dia matematik tak boleh ditinggalkan. Okey. Jadi dekat sini dia bagi tahu okey, pemalas spring adalah kecerunan graf. Okey, kecerunan graf. Graf yang mana? Graf F melawan X. Okey. Graf F melawan X. Okey, kalau dekat sini kecerunan kalau kita sini X per F. Okey, tapi pemalas spring sebenarnya adalah graf F melawan X. Okey, setakat ni ada soalan sebelum kita terbitkan formula yang satu lagi. Okey, tak nak pening? Tak ada. Okey. Okey, kita tulis dulu formula yang kita dapat dalam hukum Hooke. F bersamaan dengan Kx. Formula yang pertama. Okey. F adalah daya yang dikenakan ke atas sesuatu objek ataupun spring. Okey, kemudian K pemalas spring, X ni pemanjangan. Okey, itu yang pertama. Okey, sambung dalam buku teks muka surat 28. Okey, rajah 1.36, 1.36, okey 36 dekat bawah ni. Okey. Menunjukkan cara untuk menerbitkan formula tenaga keupayaan kenyal daripada luas di bawah graf daya melawan pemanjangan spring. Okey. Cikgu lukis graf, lakar graf. Daya dia kata F lawan dengan pemanjangan spring. Okey, daya dalam Newton, ini dalam cm. Dalam M, meter lah, meter. Okey, jadi kita ada graf garis lurus, yang ini kosong, so berkadar terus. Okey. Dia kata menunjukkan cara untuk menerbitkan formula. Dalam exam dia tak ada, setakat ni tak adalah bertanya macam mana nak terbitkan formula ni. Okey, cuma dalam ni dia nak terangkan supaya kita faham macam mana formula tu dikeluarkan. Nanti dekat universiti nanti baru kamu akan jumpalah soalan. Okey, terbitkan formula tenaga keupayaan kenyal berdasarkan graf ataupun berdasarkan formula hukum Hooke.
Okey, terbitkan, kena terbitkan. Itu nanti kat universiti nantilah. Okey, kalau setakat SPM ni, terbitan formula ni hanya sekadar makluman ataupun nak kita faham macam mana formula itu keluar. Macam mana formula itu beranak. Okey, jadi dia kata berdasarkan graf, luas di bawah graf. Okey, bawah graf ni. Luas di bawah graf. Dalam matematik form 4, form 5 kamu belajarlah luas di bawah graf. Okey, jadi luas di bawah graf ni dikaitkan dengan formula tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga. E ni maksud dia energy. Okey, energy. P ni potential. Dia sebab dia simbol ni dia tak tukar daripada bahasa Inggeris. Okey. E ni energy, tenaga, P ni potential, keupayaan. Okey, jadi tenaga keupayaan, potential energy. Okey. Jadi energi tenaga keupayaan kenyal, kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Okey, kalau formula kerja ni W sama dengan FD. Okey, kalau formula kerja. Jadi tenaga keupayaan kenyal ni maksud dia kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Kerja yang dilakukan. Dalam fizik kerja ni simbol dia W, work. Okey, W. Okey. Setakat ni boleh tak? Cikgu seorang cakap ni takut ada yang leno. Boleh ke? Boleh, cikgu cakap seorang-seorang je. Nanti syok sendiri pula. Sebab dah pukul 11 lebih ni, kalau pagi-pagi dia fresh sikit. Biasa time-time ni dalam kelas ni dah mula apa? Dah susah lah nak bagi perhatian ni. Okey. Sebab ni dia hanya sembang, tengok je. Tu yang jadi mungkin boring sedikit lah kan. Kalau pagi-pagi ni boleh lah. Okey. Kita sambung kita sambung. Okey. Kita shortcut nak bagi senang faham. Okey, tenaga keupayaan spring ni dia kata sini dia ambil luas di bawah graf luas. Luas di bawah graf. Graf mana? Daya lawan pemanjangan spring. Okey. Jadi kita luas di bawah graf. Graf ni kita tengok segitiga kan. Jadi luas segitiga 1/2 panjang darab dengan tinggi. Okey, panjang darab tinggi. Okey, ni formula. Jadi kita tengok sini sebenarnya adalah X. Panjang ni adalah X. Tinggi dia adalah F. Jadi formula segitiga juga 1/2 F darab dengan X. Kita gabung terus je. 1/2 darab dengan F darab dengan X. Okey, jadi keluar formula. Okey. Keluar formula tenaga keupayaan. Okey. 1/2 sama dengan Fx. Okey, 1/2 sama dengan Fx. Kita pergi yang bawah ni pula Yang ni secara dia nak bagi faham je macam mana terbitan formula tu. Okey. Daripada graf F lawan X, kita akan ada satu garis lurus. Dan bawah garis lurus tu kita panggil luas di bawah graf. Jadi luas ni kalau kita tengok bentuk dia adalah segitiga. Formula dalam matematik segitiga 1/2 darab panjang darab dengan tinggi. Jadi panjang dia dekat sini, bawah dia adalah X. Base dia, tapak dia X. Sebab dia ni X. Okey, tinggi dia adalah F. Jadi F lawan X ataupun X lawan F. Mana-mana lah. Okey, ni kita nak keluarkan formula. Okey. Okey, kemudian daripada 1/2 Fx, okey, kita tengok seterusnya, gantikan F sama dengan Kx. Daripada hukum Hooke, F bersamaan dengan Kx. Daripada hukum Hooke, F bersama dengan Kx. Jadi kita gantikan. F ni kita gantikan dekat F dekat sini. Okey, kita gantikan. Jadi bila kita gantikan 1/2 F, jadi dekat sini Kx kita gantikan. Okey, pergantian ni belajar dalam matematik. Okey, masa tingkatan 3, tingkatan 2 memang kita belajarlah. Okey. Okey, kita gantikan. So K ada 2. Jadi akhir sekali 1/2 K ni K darab X ada 2.
Okey, jadi X darab X jadi X kuasa 2. Jadi ini kita dapat keluarkan formula yang kedua, tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal iaitu 1/2. Jadi kita ada formula yang kedua 1/2 K X kuasa 2. Macam mana terbitkan? Okey, daripada graf dan hukum Hooke. Daripada graf dan hukum Hooke. Dua, gabungan ni menghasilkan formula baru. Okey, formula dia adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal. Ada orang masuk ke? Masuk. Okey, boleh faham setakat ini? Apa dia formula? Dalam exam dalam exam. Sekejap. Dalam exam dia muka surat 2 tu memang narai formula. Dan tak semua formula dia bagi. Hmm, cikgu rasa bagi kot. Ah, nanti tengok tu lah. Cikgu pun tak pasti lah. Sebab ni pengalaman pertama. Batch yang pertama. Mungkin dia bagi kot. Mungkin dia bagi kot. Sebab formula memang dia bagi. Tapi tak semualah dia bagi. Dan kalau dia tak bagi dan kita ingat, kita tulis formula tu ada 1 markah untuk formula. Kalau formula tu dah ada dekat depan, kita tulis balik, memang tak ada markah lah. Tapi kalau kita balik dekat situ, formula tu tak ada. Tapi formula yang tak ada tu sebenarnya perlu kita buat menggunakan formula tu. Jadi bila kita tulis saja formula, dapat 1 markah. Lepas tu kita masuk data, dapat 1 markah. Dapat jawapan, dapat lagi 1 markah. Dan yang biasanya 3 markah. Okay. Tetapi kalau formula dah ada kat depan, kita just salin balik. Dia tak ada markah dekat situ. Dia hanya ada markah. Kita isi, ganti dekat nilai ni. Dan markah yang kedua adalah jawapan yang betul. 2 markah. Pengiraan ni biasanya 2 markah. Bagi yang formula tak ada kat depan, baru dia tambah satu lagi 3 markah. Okay. Cikgu rasa ada kot. Cuma tu lah, bila dalam exam kadang-kadang kita tak ingatkan formula. Tapi kalau kita tengok sini, yang ni force KX tambah 1/2, tukarkan F dengan EP. Okay, kadang-kadang kita nak ingat balik, kes macam ni lah kita boleh ingat. Luas di bawah graf dengan hukum Hooke. Kita pun cuba-cuba, macam ni formula dia. Kadang-kadang macam tu lah. Sebab tu kadang-kadang dia cerita ni, cikgu takut dia cerita dekat buku teks ni, takut tak ada formula. Okay, okay, tak apa. Formula ni, dia biasanya kita boleh ingat kalau kita buat exercise banyak berkenaan dengan pengiraan. Okay, berkaitan formula, kita boleh ingat lah. Okay, boleh setakat ini. Ni dia kena, contoh ni, kena buat contoh baru faham. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay, nilai pemalas spring dipengaruhi oleh bahan. Okay, pemalas spring pemalas spring. Okay, nilai pemalas spring K tadi tu dipengaruhi oleh bahan. Bahan spring, panjang spring, diameter spring dan ketebalan spring. Ini apa tu? Yang sifat yang mempengaruhi pembinaan spring tu sendiri. Okay. Spring tebal, spring nipis. Lepas tu spring tu dibuat daripada apa? Besi apa? Aluminium ke? Besi padat ke? Lepas tu panjang spring. Diameter spring sama juga dengan ketebalan spring. Okay. Spring tebal, spring kecil. Contoh yang macam ni lah kat atas ni kan. Aktiviti 1.10 ni. Inilah dia ada pelbagai spring. Ini daripada keluli besi. Yang ni daripada kuprum, lembut sikit. Kuprum ni dia lembut sikit. Okay, ini keluli tebal. Makin tebal, makin keras lah spring ni. Okay, makin keras maksudnya boleh tahan daya lebih besar berbanding spring yang nipis. Okay, tapi sini pendek. Okay, yang ni diameter besar. Diameter ni tebal lah. Diameter tu ukur lilit. Okay, diameter ni ukur lilit. Maksudnya dia punya tebal. Kerata rentas dia, bulat dia besar lah. Okay, yang ni diameter kecil.
Diameter besar. Diameter besar ni maksud dia ni. Ukur lilik ni. Ni kan besar. Yang ni kecil. Diameter maksud dia diameter spring ni. Cara dia buat spring tu. Yang ni diameter kecil. Ni kan kecil. Ni besar. Kalau tebal tu spring tu besi halus satu-satu tu. Kalau tebal itu yang besar tu. Tebal. Maksud tebal. Kalau maksud diameter sebab kadang-kadang boleh confuse ni. Diameter ni sama ada diameter spring yang satu tu. Diameter maksudnya spring tu besar. Ataupun diameter ni yang dia buat spring. Jadi KISS ni dia kata diameter ni adalah lilitan dia besar sikit. Spring yang besar. Kalau kecil tu dia lilit kecil je. Ni antara diameter besar dan diameter kecil. Pendek dengan panjang. Setiap ni pemalas spring dia tak sama. Okay. K tu nilai K kita tak akan dapat sama lah. Okey. Jadual 4 faktor yang mempengaruhi nilai pemalas spring. Bahan, panjang, diameter dan ketebalan. Okey, kesan ke atas nilai pemalar. Okey. Okey. Seterusnya pengiraan ni, pengiraan. Okey, pengiraan. Okey, dalam exam paper 1 dengan paper 2 lah. Paper 1, paper 2, soalan kalau dia keluar ada soalan pengiraan. Okey, berapakah pemanjangan spring? Okey, kita tengok cara pertama kena tentukan susunan. Yang ni kita panggil sesiri. Sesiri, susun spring atas bawah, lepas tu sambung lagi, itu sesiri. Okey, dia beratur straight je. Okey, kalau selari ni sebelah-sebelah. Sebelah menyebelah. Pengiraan sama? Tak sama. Okey, macam mana tak sama? Okey, kalau tengok dekat sini, pemanjangan spring, kita kena tambah. Pemanjangan spring yang pertama, spring yang kedua kita tambah saja. Jadi 2x. Okey, ada 2x dekat sini. Okey, kita tambah saja. Pemanjangan sini contoh 2 cm, sini 2 cm, kali kita tambah jadi 4 cm. Macam tu. Tetapi kalau disusun secara selari, pengiraan dia kita kena bahagi dengan 2. Okey, kena bahagi dengan 2. Okey, kena bahagi dengan 2. Contohnya pemalas panjang spring ni dengan sini kita kena bahagi dengan 2. Baru kita dapat pemanjangan spring. Okey. Beza dia ni Yang ni kita kena tambah kalau disusun secara sesiri. Kalau secara selari, pemanjangan dia kita bahagi dengan 2. Daya pun memang kena bahagi dengan 2 lah. Sebab dia bahagi dengan 2. Daya 1, daya 2. Okey, daya 1 dengan daya 2. Saya tak apa. Kena check kelas by kelas mana yang missing. Nazwan tu dah masuk belum? Nazwan sebelum ni Ustaz Hashimah kan? Takut Ustaz Hashimah tak masuk. Jadi kena bagi tahu cikgu tu Roziah. Supaya masukkan. Ni 5 stem. Tengah mengajar, bukan buat video. Nak berkenalan boleh Okey, selingan sekejap sambil-sambil tu. Sekejap nak tengok berapa jam lah kita ni. Ulas ni lama sangat. Minggu depan kita ada 2 jam kan. Kita 2 jam, sejam buat latihan, modul cikgu akan bagi modul, sejam lagi kita Google Meet macam tu lah. Ini pun lama ni, cikgu nak cuba cepat sikit ni. Okey, kita sambung kalau spring sambung ni kita tambah saja. Yang ni kita bahagi 2 Aduh, macam mana nak cepat ni. Okey. Kita ada masa lebih kurang 35 minit lagi. Sepatutnya cikgu nak ni kamu buat ini. Okey, jadi soalan yang kamu buku latihan ada tak buku latihan? Ada Okey, buku latihan. Okey, cikgu nak minta tolong buat. Okey, minta tolong buat. Okey, 2 soalan daripada ni praktis 1.4. Okey. 1.4. Nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 dengan nombor 4. Okey, jadi soalan 3 dengan 4 ni buat dalam buku. Soalan perlu salin tak? Kalau nak salin boleh, kalau tak nak salin pun boleh. Kalau yang tak nak salin ataupun tak salin, kena tulis praktis formatif 1.4 muka surat 32 supaya senang untuk kita rujuk balik. Okey, nanti SPM nanti nak buat ulang kaji, senang. Muka surat 32.
Okey, praktis formati 1.4. Cikgu belum terangkan lagi berkenaan cara pengiraan. Okey, pengiraan. Dia sebenarnya ni ada pengiraan ni. Okey, pengiraan berdasarkan contoh dekat atas. Jadi cikgu nak ambil panjang-panjang pun nanti boring. Okey, jadi terpaksalah cuba dulu buat soalan. Contohnya soalan nombor 3 ni. Okey, soalan nombor 3 ada kaitan pengiraan contoh 1. Untuk soalan nombor 3 ni, dia gabung ni sebenarnya ni. Ia ini secara selari X dengan R. Secara sesiri P dengan yang bawah ni. Ini secara sesiri. So pengiraan dia dia kena gabung. Yang ini nak cari ni kena gabung, yang ini kena bahagi dengan 2 dulu. Jadi jumlah ni kena bahagi dengan jumlah sini. Nak dapatkan jumlah sini kena bahagi dengan 2 dulu. Itulah. Okey. Jadi cara pengiraan dia sebenarnya dia tunjuk dekat sini lah. Susunan A, susunan B dan susunan C. Dalam exam pun ada lebih kurang macam ni lah. Yang ni secara sesiri, yang ni secara selari, yang susunan C ni selari dan sesiri. Selari dan sesiri gabung. Pengiraan dia ada tunjuk dekat sini lah. Kita kena kira satu persatu dulu. Okey. Pemanjangan ni satu persatu dulu kita kena kira. Baru kita dapat yang jumlah semua. Okey, boleh? Jadi masa yang ada cuba faham dulu untuk cara pengiraan. Cara dia tunjuk sini ringkas. Jadi dekat contoh 1 ni dia tunjuk cara pengiraan F dan cara pengiraan X. Yang complicated sikit biasanya kita nak cari X dengan F tu. Okey, boleh semua? Boleh. Boleh macam boleh tu macam long line je. Okey, cikgu bagi link untuk kehadiran. Okey, untuk kehadiran cikgu akan bagi link. Sekejap sebelum keluar sekejap cikgu bagi link. Isi kehadiran lepas tu buat dekat buku latihan. Yang buku latihan tu ambil masa lah. Tak semestinya siap terus hari ini. Ambil masa bila dah siap baru upload masuk dalam Google Classroom. Google Classroom tu nanti cikgu tapak untuk upload. Sekejap cikgu nak buat kehadiran sekejap. Sebab cikgu nak kesan ni siapa yang tak masuk ni. Okey, di samping tu semua yang ada sekarang ni dekat ruangan chatting tulis nama penuh. Type nama penuh je masing-masing. Ada 16 orang. Cikgu nak 16 nama. Okey, Brazil yang pertama. Okey, type. Ya. Sistem spring. Keseluruhan spring itulah. Sistem spring tu cara kita susun spring. Sesiri, selari. Jadi keseluruhan tu sistem. Sebab cara susunan tu mempengaruhi kekenyalan. Sebab biasanya contohnya buaian kan. Adik kita ataupun masa kamu masa kecil dulu tengok buaian. Susunan dia, spring dia susun secara sesiri, dia secara selari. Supaya pemanjangan dia pendek sikit. Tapi kalau secara sesiri maksudnya kena panjang lah. Kan? Kena panjang. Sebab buaian kan dia nak enjut kan. Jadi dia susun macam tu untuk menampung daya yang besar dan pemanjangan dia terhad. Jadi ruang dia tak banyak lah. Okey, kefahaman topik ini. Okey, secara linear scale 1 hingga 3 tidak faham. Okey, sebelum keluar cikgu bagi link dulu. Okey, dekat ruangan chatting. Okey, ruangan chatting cikgu bagi link.
Okey, boleh. Okey, setakat ni ada soalan yang lain? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada. 1.4 Okey, kalau tak ada, setakat itu saja kelas kita pada hari ini, kekenyalan. Kita akan berjumpa lagi kelas seterusnya hari apa, eh? Kelas seterusnya esok. Esok esok hari Khamis tak ada. Minggu depan. Okey, hari Ahad. Minggu depan hari Ahad kita masuk topik itulah bab 2. Okey, tekanan. Bab tekanan. Jadi setakat itu saja. Terima kasih semua. Okey, assalamualaikum dan terima kasih.